feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali untuk Fin 320. So hari ini kita akan discuss berkenaan dengan chapter 5B, which is the cost of capital. So sebelum ni kita dah tengok 5A, which is long term financing. Alright, so untuk chapter 5B ni kita akan tengok cost of capital. So first thing is weighted average cost of capital ataupun kita panggil sebagai WACC. Okay, so previously in chapter A we already look at the cost of every fund. So kita dah tengok berkenaan dengan cost of debt, which is stand for KD, cost for preferred stock, cost for common stock, and then cost for retained earnings. So every K tu ada rumus dia masing-masing lah. So yang tu berkenaan dengan chapter yang sebelumnya. Okay, so penting kena ada cost semua So depends on company semua. Kalau company tu ada 3 komponen untuk dia punya long term financing, so ada 3K. So kalau ada 2K je lah. Okay, macam tu je. Okay, and then berkenaan dengan weight weight ni adalah pemberat So contoh kalau kita tengok dalam syarikat, so sebuah syarikat ni kalau dia perlukan modal sebanyak 10 juta ringgit untuk beli semua aset syarikat apa semua. Okay, so 10 juta ringgit tu come from various sources lah. Ada berhutang, ada kita issue common stock, and then ada juga kita issue preferred stock, and then ada juga kita ambil daripada keuntungan daripada tahun yang sebelumnya, kita panggil sebagai retained earning. So 4 benda ni adalah sumber kewangan syarikat So every sumber kewangan syarikat ni dia ada weight attached to it, pemberat So for example yang tadi 10 million, so daripada 10 million modal yang diperlukan oleh syarikat, mungkin 2 juta datangnya daripada hutang ataupun debt, lagi 2 juta datangnya daripada preferred stock, and then balance lagi 6 juta mungkin kita ambil daripada common stock. Right, so weight ni adalah pemberat dia daripada keseluruhan jumlah modal lah. So untuk KD tadi which is 2 million, maknanya 2 million daripada 10 million, maknanya 20%. So 20% untuk debt, 20% untuk preferred stock, and then 60% untuk common stock. Right, okay. And then satu lagi kita perlukan cukai lah untuk kira WACC. So cukai tu akan diberilah sebab cukai ni dia fix daripada kerajaan So kita kena ada 3 elemen ni untuk calculate WACC. K, and then weight, and then tax. Right. Okay, untuk calculation WACC dia ada 2. Okay, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, untuk WACC yang pertama, rumusnya adalah WD. WD tu stand for weight untuk debt macam tadi, kalau 20% maknanya 0.2 lah WD. And then KD adalah KD yang kita kira daripada chapter yang sebelumnya. So KD rumusnya coupon plus par value minus P0 tolak FC divided by N, and then divided by P0 plus dengan par value plus dengan P0 minus FC divided by 2, right? So yang tu rumus yang perlu dihafal lah. Okay, and then KD kita kena kali dengan 1 minus tax sebabnya kalau kita tengok dalam income statement biasanya debt tu kita bayar dia punya kupon adalah sebelum kita bayar cukai, right? So kena kira after tax punya KD lah. Kena kira after tax punya KD. Tapi untuk preferred stock dan common stock tak perlu kira dia punya after tax sebabnya biasanya dividen untuk preferred stock dan common stock ni dia dibayar selepas company bayar cukai. So no need to calculate Okay, and then plus dengan WPS, weight untuk preferred stock, kali dengan cost untuk preferred stock, plus dengan WCS, KCS. Right. Okay, itu rumus WACC yang pertama. Yang kedua pula, WACC yang kedua tu adalah dia sama cuma yang belakang sekali tu, instead of KCS dia tukar jadi KRE. So depends on syarikat lah. Kat bawah tu saya ada tulis note sikit. Biasanya company ni sebelum dia issue saham yang baru, sebab saham dengan retained earning ni dia macam kos melepas lah. So company biasanya kalau company tu ada keuntungan daripada tahun lepas yang disimpan, iaitu kita panggil sebagai retaining, company akan rely that internal fund dahululah, duit tersebut. Pakai duit retaining dulu, kalau tak cukup barulah kita issue saham yang baru. Right, pakai duit yang ada dalam syarikat dulu. Okay.
So depends on soalan lah, nak pakai yang pertama atau yang kedua. Kalau soalan tu cakap pakai retained earning dulu, kalau ada duit retained earning dulu, kita pakai rumus yang kedua. Tapi kalau retained earning dah tak ada, so kita kena pakai rumus yang pertama lah, macam tu Okay, so this part is quite technical and then quite complicated sedikit. Okay, marginal cost of capital. So dia ada 4 step. Tadi WACC, yang ni WMCC, weighted marginal cost of capital, WMCC. So ada 4 step. Step yang pertama, kita kena calculate, determine the after tax cost of each of the capital component. So kena kira semua K, KD, KPS, KCS, KRE. Okay, step yang kedua, kita calculate breaking point, which is rumus dia adalah total financing divided by weight. Tak apa, sekejap lagi kita akan tengok. And then step yang ketiga, calculate WACC, macam tadi, WACC tadi. And then step yang keempat, kita kena prepare MCC schedule lah, dan bersama sekali kita kena lukis graph. So that's why dia agak technical. Okay, so soalan dia akan bagi macam ni soalan dia akan bagi macam ni, cuma dalam soalan dia tak ada yang kolom yang paling kanan tu, which is breaking point tu, tak ada, kita kena calculate. And then actually that one is step 2 lah kan. Okay, so dalam soalan dia akan bagi source of capital and then weight dia, pemberat dia. So dalam syarikat ni, untuk long term debt, pemberatnya adalah 28.15%, which is kalau kita convert into non-percentage, so it becomes 0.2815. And then preferred stock 7.04%, and then common stock kita ada 64.81. Kalau kita tambah kalau kita buat summation untuk 3 weight tu, obviously dia akan jadi 100% lah, ataupun 1 Okay, kita akan pergi long term debt dulu. Okay, untuk long term debt dia cakap kalau kita nak berhutang RM0 hingga 422,250, so KD dia adalah 8.35%. Kalau kita nak berhutang lebih lagi daripada tu, 422,250 hingga 844,500, kos dia akan meningkat jadi 9.6%. And then kalau kita nak berhutang lebih lagi, more than 844,500, so it become, cost dia akan become 11.8%. So obviously lagi banyak kita berhutang, lagi tinggi cost dia lah. So depends on company nak pakai duit sebanyak mana Okay. Untuk preferred stock, kalau dia nak ambil modal daripada melalui preferred stock, 0 hingga RM105,600, so the KPS dia adalah 10.75%. More than 105,600, so it become 12%. Right. And then so on lah. So untuk common stock pun sama je, 0 hingga RM648,000, RM648,000 hingga 1.2 million, and then more than 1.2 million. And then cost dia 9.59, 14.21, and then 16%. So yang ni biasanya diberi dalam soalan yang ni biasanya. So step 1 normally kita tak perlu buat apa-apa lah. Step 1 maknanya dia dah feed kat kita, dah bagi kat kita siap-siap dah. Dia punya step 1. Okay, step 2 dia cakap calculate breaking point calculate breaking point. Kalau tengok balik, determine the breaking point, and then rumusnya adalah total financing divided by weight. So macam mana nak kira breaking point tu? Untuk long term debt, range yang pertama dia 0 hingga 422,250. So ambil nilai yang paling maksimum dalam range tersebut, which is 422,250, and then bahagi dengan dia punya weight 0.2815. So kalau kita calculate 422,250 bahagi 0.2815, jawapannya adalah 1.5 million. So breaking point tu suppose dalam RM lah. Saya lupa pula nak tulis RM kat situ. Okay. Untuk second range long term debt, kita ambil nilai yang paling maksimum dalam range tersebut, which is 844,500 divided by 0.2815, so it become 3 million breaking point. Okay, and then range yang ketiga, more than 844,500 ringgit. So yang ni kita tak calculate. Kenapa? Sebab more than dia tiada nilai maksimum. Kita tak tahu berapa nilai maksimum dia. So more than ni tak tahulah sampai berapa, 1 million ke, 2 million, 3 million ke. So yang ni kita tak perlu calculate dia punya breaking point. So saya letak dash kat situ dash tak perlu kira. And then so on lah. Untuk preferred stock pun sama, ambil nilai paling maksimum untuk range yang pertama 105,600 bagi dengan 0.0704, so kita dapat breaking point dia 1.5 million. This one no need to calculate sebab dia more than 105,000. And then so on lah. Untuk common stock pun sama kan, ambil nilai ni bahagi dengan ni, ambil nilai ni bahagi dengan ni, and then this one tak perlu calculate. Alright,
So siap step yang kedua, calculate breaking point. Okay, step yang ketiga. Step yang ketiga, kita akan produce new table, table yang baru. So yang ni tak ada soalan lah, kita kena buat sendiri lah. Okay, so table ni quite simple, which is dia ada 3 kolom sahaja. 3 kolom. Source of capital ni salin balik daripada yang asal tadi. Kita ada long term debt, preferred stock dan common stock. Okay, range of total financing, range of total financing ni kita ambil daripada breaking point. Ingat, range of total financing kita ambil daripada breaking point. So untuk long term debt, range yang pertama tadi, breaking point dia adalah 1.5 million. Okay, so ambil 0 to 1.5 million, and then breaking point yang kedua adalah 3 million, right? So sambunglah 1.5 million hingga 3 million, and then dah tak ada more than 3 million. Suppose dia akan sama, kalau kat sini ada 3 range, kat sini pun akan ada 3 range. Okay, and then so on lah. Untuk preferred stock pun sama. Breaking point yang pertama dia adalah 1.5 million. So 0 hingga 1.5 million, and then more than 1.5 million. And then same goes to common stock. Okay, and then untuk kolom yang ketiga ni, bahagian cost ni adalah salin balik daripada cost yang ni. Salin je balik, tak perlu ubah apa-apa. 8.35, 9.6, 11.8, 10.75, 12%, 9.59, 14.21, and then 16%. Salin je balik. Salin je balik semua. Cuma yang ni lah paling kritikal. Jangan bagi salah. Kalau salah yang ni, dia akan salah everything lah. Okay, so this one kita gather from breaking point. Okay, dah selesai second punya table, kita akan produce third table. Third table. So ada terlindung sikit video tu, ada gambar saya, tak apa. Tapi yang penting pertama tu lah. Okay, so yang ni banyak sikit. Table yang ni agak susah sikit, and then table yang ni paling ramai yang kantoi salah lah. Okay, so kena hati-hati table yang ni. Okay, so kita ada range of total new financing, kita ada source of capital, weight, explicit cost, kita ada marginal cost, and then WACC. Okay, so untuk range yang pertama, 0 to 1 million ni, dari mana kita ambil? Okay, yang ni kita akan refer kepada table yang kedua kita buat tadi. Okay, so range yang pertama tu adalah, okay, kita tengok dalam kolom yang kedua, kolom yang tengah ni. Okay, kita tengok everything, semua sekali. Apakah nilai yang paling minimum? Apakah nilai yang paling minimum selain daripada kosong lah? So kosong, obviously kosong yang paling minimum. Okay, so selepas kosong, apakah nilai yang paling minimum? Kita ada 1.5, kita ada 3, kita ada 1.5, kita ada 1 million, 2 million, tu je. So nilai yang paling minimum selepas kosong adalah 1 million. So that's why kat sini kita letak range yang pertama adalah 0 to 1 million. Okay, so yang ni salin balik, long term debt, preferred stock, common stock. Weight ni salin daripada table yang first. Weight daripada table yang first, 0.2815, 0.0704, 0.6481. Okay, and then this one, this one yang paling penting, ramai yang silap kat sini. Okay, so range kita yang pertama adalah 0 to 1 million, right? 0 to 1 million. Okay, patah balik table yang pertama, yang kedua tadi. Okay, untuk long term debt dulu, yang pertama 0 to 1 million. Sebab yang tadi kita nak 0 hingga 1 million kan. So 0 to 1 million berada dalam range yang mana? Okay, so obviously 0 to 1 million berada dalam range ni. Sebab range yang pertama dia 0 hingga 1.5 million. So kita nak 0 to 1 million. So dia akan berada dalam range yang pertama untuk non-term debt. So kita akan pakai 8.35%. Kita pakai 8.35%. Okay, untuk preferred stock pula. Untuk preferred stock 0 to 1 million berada kat mana? So dia berada kat sini juga. 0 hingga 1.5 million. So kita akan pakai 10.75%. Manakala untuk common stock 0 to 1 million, sama 0 to 1 million juga. So obviously kita kena pakai 9.59%. Okay, boleh faham? Okay, and then marginal ni adalah kali dua ni, weight kali dengan cost, 0.2815 kali dengan 8.35, so dia dapat 2.35, and then yang ni kali dengan ni dapat yang ni, and then yang ni kali dengan ini dapat yang ni, and then WACC ni tambah 33 kan, tambah 33, 2.35 tambah 0.76 tambah 6.22, so you akan dapat 9.33%. Okay, okay, range yang kedua, okay, range yang kedua tadi kita buat yang pertama tadi 0 to 1 million. So kita sambunglah 1 million hingga berapa. Okay, 1 million hingga berapa, kita refer balik. Kita akan refer balik table yang ni.
Okey, selepas 1 million kita ada berapa? Kita ada 1.5 million, right? Tak ada 1.25 million, tak ada. So selepas 1 million, nilai yang paling minimum adalah 1.5 million. Okey, so that's why this one. Okey, selepas range yang pertama, range yang kedua ni 1 million hingga 1.5 million. And then saling balik yang ni. Okey, yang ni pun weight pun saling balik, sama je. And then untuk bahagian explicit cost, yang ni bahaya ni. So range kita sekarang adalah 1 million hingga 1.5 million. Okey, so patah balik yang ni. Okey, untuk long term debt 1 million hingga 1.5 million berada kat mana? Still dalam range yang pertama, right? Still dalam range yang pertama. So kita still lagi pakai 8.35%. Okey, and then untuk preferred stock still lagi dalam range yang pertama juga. So kita still lagi pakai 10.75%. Okey, tetapi untuk common stock dah masuk range yang kedua. Kita punya 1 million hingga 1.5 million berada dalam range yang kedua. So now untuk common stock kita perlu pakai 14.21%. Tengok kat sini 14.21%. Okay, and then kira balik marginal cost kali 2 ni, and then tambah semua untuk dapatkan WACC which is 12.32%. Okay, and then seterusnya sampai habis lah. Seterusnya sampai habis kan. Okay, ada beberapa key point yang penting kat sini. Yang pertama, range of total new financing kat sini ni, dia bukannya berkala dengan cantik lah. Bukannya dalam gandaan 500,000, bukan. So dia sebenarnya depends on nilai yang paling minimum dekat sini, range of total financing ni kan. Dia bergantung. Okey, itu point yang pertama. Point yang kedua adalah untuk WACC ni, nilai dia akan semakin meningkat. 9.33%, 12.32%, 12.75%, 13.91 dan seterusnya. Tak nampak ada kat bawah lagi, tapi boleh refer buku teks lah. Ok, itu point yang kedua. Dia akan makin meningkat. Dia tak akan sama ataupun berkurang. Kalau ada sama ataupun berkurang untuk WACC ni, maknanya you all dah salah lah. Ok, and then point yang ketiga adalah yang last kali mesti berakhir dengan more than. So kalau tengok, ok, nilai 3 million dah paling maksimum dah, tak adalah yang lebih besar daripada 3 million. So stop kat situ, salah. So ada satu lagi which is more than 3 million. Ok, so kena ingat key point tu untuk calculate WACC ni. Ok, tak siap lagi. Kita masuk step yang keempat. Ok, step yang keempat. Ok, dalam soalan dia akan bagi satu table untuk projek. Table yang ni ok, so andainya untuk contoh ni dia ada 5 projek which is A, B, C, D, E, ada 5 projek. And then cost untuk menjalankan projek tersebut, contohnya projek A ni cost dia sebanyak RM700,000. Kita perlu modal ke RM700,000 untuk jalankan projek A, yang mana keuntungannya adalah sebanyak 12%. And then projek B cost dia sebanyak RM500,000, keuntungannya 11%, dan so on sampai habis. Yang ni ada dalam soalan Okey, apa yang kita perlu buat dengan table ni adalah kita kena susun balik projek tersebut. Right? Macam mana kita nak susun balik? Nak susun balik projek tersebut adalah depends on dia punya kadar keuntungan projek tersebut, ataupun kita panggil sebagai IRR, Internal Rate of Return. Okey, so kalau kita tengok sini, kadar keuntungan yang paling tinggi adalah projek D which is 16%. So senang je konsep dia. Projek yang paling banyak memberi keuntungan kepada syarikat, kita utamakan yang tu dululah. So that's why projek D ni kita letak yang first kali, which is cost dia sebanyak RM800,000. Okay, and then kita tambah satu kolom khas untuk kita panggil sebagai cumulative cost. So cumulative ni yang terkumpul lah. So RM800,000, so dia akan jadi RM800,000 jugalah untuk first. And then IRR dia 16%. Okay, selepas 16%, apakah projek yang seterusnya, which is projek C, 14%, right? Okay, so projek C cost dia sebanyak RM600,000, and then cumulative RM800,000 yang previously tambah dengan RM600,000 dapat 1.4 million, and then masuk IRR, right? Dan you kena buat sampai habis lah. Kena susun semua. Kalau ada 5 projek, susun balik 5 projek tersebut, right? Okay, yang ni very easy lah, tak ada masalah. Okay, last kali saya ambil gambar ni daripada buku teks. Okay, so yang ni kita kena produce graph. Graph ni ada dua paksi, so paksi Y dengan X.
paksi Y tu stand for percent, and then paksi X tu stand for ringgit lah. Okay, so kita ada dua graf kita ada satu tangga menurun, and then kita ada satu tangga menaik, right? Okay, tangga menaik adalah untuk yang ni, yang ni WACC kita. So tangga menaik adalah untuk WACC, manakala untuk tangga menurun, which is represent by dot line ni, okay, tangga menurun ni adalah untuk ni projek yang telah kita susun tadi. So DCEAB okay, so kenapa yang ni tangga menurun? Sebabnya kita susun IRR tu semakin menurun, betul tak? 16, 14, 13, 12, 11. Manakala untuk WACC tadi dia tangga menaik. Kenapa? Sebabnya kalau kita tengok WACC ni semakin menaik 9.33, 12.32 dan seterusnya. Okey. Okey, so garis biasanya kita akan buat tangga menaik dulu baru tangga menurun sebab tangga menurun biasanya senang je lah, tangga menaik yang problem biasanya. Okey, so kalau kita tengok table WACC tadi, okey, so kita ada WACC yang pertama which is 9.33%. Okey, start dengan 9.33%. Okey, so 9.33% kita andaikan berada kat sini lah. Okey, lukis garis mendata ataupun vertical punya line. Panjang mana kita nak buat line mendata tu? Okey, so yang ni dia depends on dia punya range of total new financing 0 hingga 1 million. So start dengan 0 hingga 1 million. Stop sampai 1 million tu stop. Okey, naik kepada WACC yang kedua, which is WACC yang kedua adalah 12.32. Naik sampai 12.32. Stop. Okey, nak garis mendata tu panjang mana? Okey, depends on dia punya range, which is 1 million hingga 1.5 million. Okey, so pendek sikit lah, 1 million hingga 1.5 million. And then naik kepada WACC yang ketiga, which is 12.75. Garis mendata panjang mana? 1.5 million hingga 2 million. Dan seterusnya sampai habis lah. Dia buat sampai habis. Okay, and then manakala untuk tangga menurun ni depends yang ni projek D, kita start dengan projek D dulu, which is keuntungan dia 16%. Oh sorry, okay, start dengan 16%. Okay, so garis mendata panjang mana depends on dia punya cumulative cost ni cumulative cost. So yang pertama 0 hingga 800,000. Untuk 16% ni 0 hingga 800,000. Okay, turun kepada projek yang kedua, turun sampai 14%. Garis mendata panjang mana? 800,000. Sorry, mana tadi? 800,000 hingga 1.4 million. Alright, and then seterusnya sampai habis lah. Tangga menurun sampai habis. Okay, so okay, bunyi loceng pula. Okay, bunyi alarm. Sorry, bunyi alarm pula. Okay, apa benda lah cerita ni, lupa pula. Okay, so okay, so kita ada tangga menaik untuk mewakili WACC, manakala tangga menurun untuk mewakili kita punya IRR. Right. Okay, last kali persoalannya dengan kos untuk modal syarikat. Okay, dengan projek yang syarikat ada, so projek mana yang boleh kita jalankan? Projek mana yang kita boleh jalankan? So ada kita ada 5 projek tadi. So projek mana yang boleh dijalankan? Okay, so macam mana kita nak decide? Okay, senang saja. Kita tengok garis mendata untuk projek untuk dot-dot punya line ni, garis mendata yang melepasi kita punya garis solid ni. Okay, so in term of this example ni, okay, garis mendata yang lepas adalah projek D and then projek C. Garis mendata dia lepas kan. So garis mendata dia ni berada lebih atas daripada kos. Okay, projek E ni first awal-awalnya lepas kan, tapi ke akhir-akhir ni tiba-tiba jadi tak lepas. So projek E ni kita tak boleh jalankan lah. Kalau kita jalankan separuh jalan je untung, tiba-tiba you akan jadi rugilah. Okay, macam tu. And then projek A dengan projek B ni obviously kalau kita buat kita akan rugi So company perlu pilih projek D dan projek C sahaja. Projek D dan projek C sahaja. Okey, kenapa? Sebabnya kadar keuntungan untuk projek tersebut lebih tinggi daripada
kos untuk mendapatkan modal untuk membuat projek tersebut. Alright, so decisionnya adalah project D and project C because IRR is greater than WACC, which is profit is higher than cost. Okay, so itu saja untuk chapter 5B. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya lah directly. Hopefully boleh faham lah. Saya tahu chapter ni agak susah sikit nak terangkan melalui online, that's why lama sikit nak keluar video. Okay, so itu saja daripada saya. Okay, tamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.